Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat kembali ke channel Mystic Horror. Terima kasih di atas sokongan anda. Akhirnya channel Mystic Horror dah capai 1000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada malam ini saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Jadi adakah anda dah bersedia? Jom kita dengarkan. Kisah ini ditulis oleh Lawrence. Lawrence. Bertajuk Pengalaman Sepanjang Menetap di Asrama IPTA. Hai, salam sejahtera kepada semua. Nama saya Sarah. Saya ada kisah seram yang saya nak ceritakan, tapi saya tak pastilah kisah ini seram atau tidak. Tapi bagi saya, ianya sangat seram dan ekstrim. Kerana seumur hidup saya tak pernah kena ganggu. Tapi saya harap kisah ini dapat memberi satu hiburan dan juga pengajaran kepada kita semua. Baik, kisah ni dia terjadi pada sekitar Disember 2015. Saya dapat sambung belajar dekat satu IPTA dekat Johor. Macam yang seperti yang kita tahu, pelajar baru of course lah akan duduk dekat asrama supaya senang untuk kami ikut semua program yang dianjurkan oleh IPTA. Untuk pengetahuan semua, asrama kami agak jauh daripada kampus. Sangat-sangat terpencil lokasi dia. Memang kena jalan kaki sikit. Tapi nak dijadikan cerita lah. Saya dengan roommate saya ni, nak kita bagi nama Fahira lah. Dia ni pun register kelab silat. Dia register nama dia dekat kelab silat. Setiap malam pada hari Selasa, memang kami akan pergi aktiviti silat yang diadakan. Lokasi pula nak pergi ke tempat aktiviti silat tu daripada asrama kami memang agak jauh. Kami terpaksalah berjalan kaki, ikutlah kaki lima yang telah disediakan oleh pihak IPTA. Jadi untuk pengetahuan semua, selepas je keluar daripada area hostel kami kena lalu dekat satu jabatan ataupun orang panggil fakulti. Fakulti ni nama dia Fakulti Mechanical. Fakulti tu pula sangat-sangat sunyi, memandangkan jabatan tu yang paling kecil di antara jabatan ataupun fakulti yang ada dekat IPTA ni. Sebelum tu memang kami dah dengar cerita yang kurang enak daripada pelajar-pelajar senior tentang keangkeran fakulti mechanical ni. Daripada hari pertama lagi kami join orientasi, senior dah banyak bercerita tentang keadaan seram ketika melalui fakulti mechanical tersebut. Pada awal dia, kami anggap mungkin ni satu folktale lah, satu kisah dongeng daripada pelajar senior nak usik junior, ataupun dia orang saja je nak bagi kita takut-takut. Maklumlah pelajar senior kan, biasalah memang sukalah menyakat pelajar baru ni. Saya masih ingat lah, masa hari orientasi tu kami pernah lalu dekat fakulti tu beramai-ramai pula tu. Waktu tu kami nak balik ke asrama pada pukul 12 pagi. Adalah salah seorang pelajar senior ni marah disebabkan terlalu bising pula. Dia cakap, korang jangan bising-bising sangat, boleh tak? Kalau lalu sini, korang ni boleh tak tolong senyap, mulut tu jangan celupar. Korang bacalah apa-apa doa yang korang hafal. Masa tu bila kami dengar senior kami ni marah macam tu, kami terdiam. Tapi masih lagi rasa macam itu satu gurauan ataupun satu usikan. Tapi kami tak iraulah kata-kata dia orang. Baik, berbalik pula pada cerita tadi. Tepat jam pukul 10 malam, aktiviti silat pun habis. Kami bersurai dan kami nak balik ke asrama pula. Ada beberapa orang pelajar lain yang dalam perjalanan pulang ke asrama. Jadi makanya kami taklah rasa sunyi nak balik ke asrama pada waktu malam-malam begitu. Sepanjang perjalanan memang tak rasalah apa-apa pun yang seram, sampailah kami ternampak jabat fakulti mechanical yang sunyi sepi tu dekat bahagian kanan saya. Tapi tempat tu sebenarnya tak lagi gelap, ada je lampu. Tapi dia punya environment tu suram. Tiba-tiba je saya teringat apa yang pelajar senior pernah bagi tahu pasal tempat tu. Tapi saya persetankan saja apa yang bermain dalam benak fikiran pada waktu tu. Sebelum tu, dekat depan kami ada beberapa orang pelajar senior lelaki. Diorang pun join kami jalan kaki, pun nak balik asrama juga.
Pelajar senior yang lelaki ni tadi tengah berjalan ni, tiba-tiba dia orang berhenti kat depan fakulti mechanical tu. Kami tersentak dan terkejut sebab tiba-tiba je dia orang berhenti. Dan pelajar lelaki tersebut memandang tajam ke arah bangunan tu, bangunan fakulti mechanical tu. Jadi saya dan Fahira yang sedang berjalan pada waktu tu turut berhenti dan mula rasa tak sedar hati. Korang jalan je, korang jangan banyak cakap tau. Jalan cepat-cepat tau. Pelajar lelaki tu yang renung tajam tadi tu tiba-tiba bersuara sambil mulut dia terkumak kamit membaca sesuatu dan mata dia terpejam. Kami ni tiba-tiba daripada pelik dah jadi tak tentu arah. Sebaik bila dia dengar dia cakap macam tu. Yalah, sesiapa pun pasti akan jadi tak keruan kalau tiba-tiba aja kena tegur macam tu. Pada waktu lewat malam pula tu, saya dengan Fahira mempercepatkan langkah kami untuk balik ke asrama. Tapi saya masih tak tahulah dan tak faham kenapa hati saya ni rasa nak berpaling, nak tengok juga dekat bangunan jabatan tu. Apa yang dua orang pelajar lelaki senior ni nampak sampai disuruh kita orang jalan dulu? Apa yang dia baca kumak kamit tu? Jadi saya pun disebabkan orang kata apa, curiosity yang tinggi sebab nak tahu apa yang berlaku, saya pun toleh ke belakang dan saya tengok ke arah kelas-kelas yang ada dekat fakulti tu lah. Entahlah, tak faham kenapa tiba-tiba mata saya terpaku adalah dekat salah satu kelas ni, di mana tingkap kelas tu terbuka. Tingkap tu pula sliding. Tingkap ni mungkin ada yang terlupa nak tutup agaknya, jadi dia terbuka je lah. Kat tingkap tu lah saya perhati. Tiba-tiba saya nampaklah ada satu sosok berambut panjang sedang mengintai di sebalik tingkap tersebut. Lepas saya tengok je sosok tu cepat-cepat dia hilang, seolah-olah dia boleh tahu yang saya ni dah tahu saya boleh nampak dia. Pelajar senior yang berdiri tadi duk jerkah. "Oi, aku dah cerita, jangan pandang, jalan balik asrama terus, jangan tercegat dekat situ." Saya pun apa lagi, terus beristighfar dalam hati dan cepat-cepat saya tarik tangan roommate saya. Jantung berdegup laju, memang tak payah cakap lah, dah macam Formula 1, memang laju. Bulu roma confirm berdiri tegak. Dan keesokan hari dia, terus saya kena demam panas. Lama jugalah saya simpan cerita ni dan saya tak ceritakan kepada si Fahira ni. Bila masuk je sem baru, kami decide nak sewa dekat luar dan tak nak lagi duduk asrama. Lepas pindah rumah sewa baru, time tu lah saya cerita dekat Fahira ni pasal kejadian dekat fakulti mechanical pada malam tersebut. Tak lupa juga pada satu peristiwa ni dia agak seram lah. Dia berlaku sepanjang kami menetap dekat asrama. Macam biasalah, darah muda memang suka lepak dengan kawan-kawan sampai tak ingat nak balik bilik. Pada satu malam ni, saya dengan kawan-kawan roommate yang lain duk lepak dekat bawah asrama, memandangkan esok ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari cuti bagi negeri Johor. Dekat situlah ada meja batu yang disediakan. Jadi kami pun lepak lah dekat situ, duk gelak-gelak sambil makan kuaci, jajan, minum air, soda dan sebagainya, bergosip dan macam-macam lagi dah. Dah macam piknik. Tengah duk seronok kami benyembang, duk gelak-gelak tu, tiba-tiba kami ada dengar ada benda bunyi jatuh daripada pokok. Pokok tu pula dia terletak dekat sebelah asrama kami. Dia sejajar ataupun selari dengan meja batu yang kami duduk. Tak nampak pun pokok tu sebabkan terlindung dengan tembok dan tangga, tapi kami boleh dengar ada benda jatuh daripada pokok tersebut. Jadi bila kami dengarnya ada bunyi jatuh tu, kami semua terdiam. Masing-masing dah tengok muka sama sendiri. Daripada suasana ceria gelak-gelak, senyap sunyi sepi, hanya bunyi cengkerik je lah. Suasana dia jadi sunyi sekejap, tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan kami sambung balik, bercakap benyembang balik macam biasa. Tapi pada waktu tu jam dah pukul 1 pagi. Masa tu saya perasan si Fahira ni daripada duk join
bergosip, menyembang dan semua. Tiba-tiba si Fahira ni dia boleh senyap. Tiba-tiba dia tak banyak cakap. Dia tak banyak bercakap macam sebelum ni. Dia nampak macam sedikit gelisah. Mata dia pula macam duk tengok keadaan sekeliling. Tapi saya buat tak endah je lah. Tengah seronok ketawa tu, tiba-tiba ustaz keluar. Ustaz tu adalah warden kami. Dan meja batu tu pula dia berada betul-betul depan rumah warden. Korang buat apa ni? Pagi-pagi buta tak tidur lagi? Tanya si ustaz ni. Kita orang lepak dulu ustaz, nanti kami balik lah. Esok kan cuti. Yalah. Lepak juga. Ni, Kak bukan dia ingat. Sekarang dah pukul berapa ni? Tak manis anak dara duk lepak luar lama-lama. Lagi-lagi pula pagi buta macam ni, jangan lama-lama sangat dekat luar. Kejap lagi balik bilik terus. Jangan bising-bising sangat pada waktu macam ni, tegur ustaz tersebut sambil mata dia duk menerawang kat sekeliling asrama. Kami pun hanya tersengih-sengih je lah lepas dia kena tegur. Dan kami sambung balik berbual selepas warden masuk balik ke dalam rumah dia. Tak lama kemudian, si Fahira ni tiba-tiba dia cuek tangan saya. Sarah, jomlah balik bilik. Aku dah ngantuk ni. Jomlah balik cepat. Fahira ni mendesak aku untuk balik. Jadi aku pun tanpa cakap banyak teruslah balik bilik dengan si Fahira ni. Alhamdulillah pada waktu tu tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tetapi setelah kami tak tinggal dekat asrama, si Fahira ni baru dia cerita sebenar apa yang berlaku pada malam kami melepak pada satu pagi tu, berkenaan dengan bunyi yang jatuh kedebuk tu pokok tu. Kenapa pula? Soal saya pada Fahira dengan penuh tanda tanya, kerana saya langsung tak syak apa-apa dan anggap ianya adalah buah kelapa yang jatuh pada waktu tu. Kau lupa ke? Aku kan boleh rasa benda-benda macam ni. Hijab aku kan terbuka, takkan kau tak tahu? Kau tak tahu tak? Malam tu, lepas je bunyi benda jatuh dekat pokok tu, aku nampak ada lembaga hitam besar dekat tepi tu. Sebab itulah ustaz pun keluar tegur kita. Dan sebab itulah aku diam dan ajak kau balik bilik cepat-cepat. Itu adalah ujar si Fahira ni. Aku hampir terlupa, Fahira ni memang dia ada sixth sense. Dia boleh rasa kehadiran benda tu. Jadi maknanya ustaz dan warden tersebut dah tahu benda tu ada kat situ. Sebab itulah dia keluar dan berpesan kepada kami suruh balik bilik cepat. Rupanya dia dah tahu, tapi dia tak nak cerita dekat kami pada waktu tu, takut kami panik. Jadi aku apa lagi, terus meremang bulu roma bila dengar kata-kata si Fahira ni. Dia tak nak ceritakan perkara tu sepanjang berada dekat asrama, sebab risau kalau saya ni terlalu takut. Disebabkan Fahira ni dia selalu jugalah balik ke rumah family dia setiap kali weekend, dan saya kena tinggal seorang diri dekat bilik. Sejak si Fahira dia pun memang berasal daripada Johor, jadi memang dia selalu balik lah, rumah pun dekat. Jadi masalah dia, saya yang kena tinggal seorang-seorang kat asrama tu. Jadi sebab itulah dia rahsiakan kejadian tersebut. Baik, ini adalah kisah terakhir. Dia berlaku dekat asrama yang sama. Kisah ni agak ringkas. Pada satu malam, saya dengan dua roommate yang lain order makanan daripada luar. Kami ni dah bosan asyik makan di kafe aja. Jadi malam tu kami order burger. Macam biasalah, saya dengan Fahira yang selalu ambil order, dan kami jugalah yang pergi ambil makanan dekat pintu belakang asrama. Apabila makanan tu dah sampai, kami diarahkan untuk ambil makanan dekat pintu belakang asrama. Jadi saya dan Fahira ni berdua aja pergi ambil makanan. Dalam on the way nak pergi ke pintu belakang tu, saya nampak ada pondok kecil yang terletak dekat belakang asrama lelaki. Jadi untuk pengetahuan semua, asrama kami ni memang sebelah menyebelah saja dengan asrama lelaki. Tetapi asrama kami ni tu dulu asalnya asrama lelaki, tapi sebab intake pada tahun tu sangat sikit, pengambilan pelajar lelaki yang tinggal dekat asrama berbanding dengan perempuan. Asrama perempuan dah penuh, jadinya pelajar perempuan yang berlebihan akan ditempatkan di asrama lelaki. Pada waktu tu tak ada siapa pun yang lepak dekat pondok tu. Memang jelas saya tengok tak ada orang langsung dekat pokok tu. Dah lah pada waktu tu hanya tutup kepala guna kain batik je. Risau juga kok lah ada pelajar lelaki yang keluar dan lepak kat situ. Malu pula tak tutup aurat.
Sampai saja kami dekat pagar belakang, kami pun ambil makanan dan bayar. Waktu nak balik ke asrama, saya tinjau pula dekat pondok tu, masih kosong dan tak ada orang. Alhamdulillah, lega lah pada waktu tu. Kalau diikutkan, pelajar perempuan mesti pakai tudung kalau nak keluar asrama. Tapi saya hanya pakai kain batik tutup kepala je. Sangat degil. Sementara tak ada orang, saya dan Fahira mempercepatkan langkah. Risau kot-kot lah ada warden atau pelajar lelaki yang nampak. Bila sampai je dekat bilik, kami pun message lah member-member supaya ambil makanan dia orang kat bilik kami. Selepas saja semua dah ambil makanan, tiba-tiba si Fahira ni bersuara. Sarah, tadi masa dekat pondok tu kan, masa kita lalu dekat pondok tu kan, kau ada nampak tak orang lepak kat situ? Setahu aku, pondok tu memang tak ada orang. Kenapa? Masa pergi tadi ada nampak? Tak ada. Masa balik tadi? Tak. Sumpah, kau tak tipu. Sebab saya memang nampak ada beberapa pelajar lelaki lepak kat situ. Soal si Fahira ni buka mulut. Sebab itulah aku tinjau pondok tu. Dah risau kalau awak nampak. Sebab awak hanya tutup kepala guna kain batik saja. Sumpah wallahi, memang pergi balik tadi pondok tu kosong dah Fahira. Buat apa aku nak tipu? Aku sendiri tengok kat pondok tadi, memang tak ada orang langsung. Saya meyakinkan si Fahira yang pondok tu memang tak ada orang. Tapi si Fahira ni dia claim dia nampak ada pelajar lelaki lepak kat situ. Jadi apapun, Fahira memang diklaim yang dia ada nampak sekumpulan pelajar lelaki lepak kat pondok tu. Hanya lepak macam biasa, nothing pelik lah, tak ada yang pelik. Aku memang tak tipu, memang tak ada orang langsung dekat pondok pada waktu tu. Tapi tak pastilah macam apa yang Fahira nampak pada masa tu. Bila kami dah pindah ke rumah sewa, barulah saya dapat tahu banyak kisah seram yang berlaku dekat asrama yang kami duduk tu. Cuma dia orang tak nak ceritalah kepada saya, takut saya ni ketakutan. Hampir betul. Tapi apapun, itulah kisah seram yang saya alami sepanjang saya tinggal dekat asrama. Seumur hidup saya lah, saya tak pernah lagi tinggal dekat asrama kerana saya ni berasal daripada sekolah harian sahaja. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir saya duduk kat asrama. Sumpah, memang seram. Ini adalah pengalaman yang saya akan ingat sampai bila-bila, dan saya akan kongsikan dengan anak cucu saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada, nama sebenar dia Masera Lawrence Jamblus. Nama dia panjang kau. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Kisah ni nak kata seram tu adalah, cuma dia lebih kepada pengalaman seram duduk dekat asrama. Biasalah bila kita duduk asrama ni macam-macam lah kan. Macam-macam lah kisah. Tapi bila sekolah tu ada kaitan dengan kisah silam, contohnya sekolah tu pernah digunakan sebagai markas tentera dan sebagainya, ataupun sekolah tersebut pernah digunakan sebagai hospital, memang akan ada kisah-kisah seram ya. Jadi kepada anda semua yang tengah duduk asrama, hati-hatilah ya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda yang sedia dengar kisah pada malam ini. Saya minta maaf sebab saya dah jarang buat video untuk Mistik Horror ni, sebab saya tengah buat channel YouTube saya yang satu lagi. Tapi jangan risau, saya tak switch off lagi daripada YouTube. Saya masih buat, cuma dia akan jadi jarang je lah. Okay, terima kasih kepada anda yang dah bagi support daripada awal sampailah sekarang kepada channel Mistik Horror. Terima kasih, Alhamdulillah. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.